Banyak sangat perubahan ni. Kalau macam dulu, okey, kalau Down syndrome bagi yang mengenali ataupun yang biasa ada anak macam Down syndrome, dia tahu kelemahan anak dia memang sangat dari segi akademik akademik tu memang jauh sekali lah kita dah cerita. Dari segi kognitif dia memang sangat lemah lah, to be honest. Nama anak saya adalah Nikhani binti Nik Muhammad Sayuti, berumur 4 tahun 3 bulan, didiagnoskan sebagai Down syndrome. Sebenarnya asal daripada Selangor. Lepas tu saya cakap terus terang, walaupun saya orang Terengganu, tapi bila saya dapat transfer ke Terengganu tu saya rasa macam agak takut, sebab Terengganu tu saya tak tahu sekolah mana saya nak atur untuk anak saya. So kalau kat Selangor tu memang banyak lah, dia ada macam-macam lah sebenarnya. Tapi bila balik Terengganu ni saya risau. Tu yang asalnya, asalnya saya kena dominan ni sebenarnya. Bila saya dapat transfer ke Kuala Terengganu, barulah saya jumpa Puan Izana sendiri, and then kami start dengan speech one-to-one terapi. Masa tu baru sebulan sekali je lah, and then assessed by Puan Izana, and then dia pun invite Nikhani untuk masuk kelas PIKK dia. Saya kata why not saya join. Lepas tu itu yang start saya kenal dominan. Okey, banyak sangat perubahan ni. Kalau macam dulu, okey, kalau Down syndrome bagi yang mengenali ataupun yang biasa ada anak macam Down syndrome, dia tahu kelemahan anak dia memang sangat dari segi akademik akademik tu memang jauh sekali lah kita dah cerita. Dari segi kognitif dia memang sangat lemah lah, to be honest. And then masa dulu sebelum saya masuk dominan ni, dia nak guna jari ni pun sangat susah. Jadi saya, kita sebagai ibu tak kenal dok saja sebenarnya. Lepas tu bila saya jumpa Puan Izana, and then Puan Izana kata why don't kita masukkan kelas dia pada PIKK, and then kita perkenalkan dia memang kalau macam ikutkan kalau nak pegang apa-apa tu memang dia sangat lemah. Nak give me 5 tu dia just macam ni je. Perubahan daripada bulan 2 sampai ke bulan 7 sangat banyak. Contoh dulu dia tak pandai nak pulas tombol pintu, sekarang dah pandai. Lepas tu dulu dia tak boleh nak pick up kacang ke apa ke, tak boleh nak pick up. Sekarang dah boleh pick up. Guna sudu tu biasalah. Kalau dulu tu memang susah sikit, tapi sekarang dah macam dah boleh. And then give me high five tu dia yang tepuk. Saya rasa sangat, daripada banyak tutup yang kita alami, perubahan yang daripada banyak tutup kelas pun masih dia boleh catch up. Apatah lagi kalau sepanjang tahun tu kelas setiap minggu dia datang, setiap hari dia datang, memang insyaAllah banyaklah sebenarnya yang boleh dia belajar sebenarnya, saya rasa. Saya berharap bahawa dia boleh buka kepada sekolah rendah. Okey, dia bukan macam mana, kita bukan, kalau macam saya, bagi saya sebagai ibu kepada anak Down syndrome, saya tak expect pun anak saya pandai membaca. Tapi at least pengurusan diri, kalau at least dia lambat, boleh kita catch up untuk apa? Untuk merapatkan jurang perbezaan lambat dia tu daripada anak normal, anak aliran perdana. Sebenarnya itu je sebenarnya yang diharapkan lah.
Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran kembali dalam segmen 30 minit bersama terapis. Okey. So topik kita hari ini adalah 5 aktiviti mudah bersama anak. Okey, selalu bila kita kata okey Puan, nanti bila dah balik rumah Puan boleh bermain dengan anak. Okey, so bila kita dah ataupun boleh buat aktiviti dengan anak, masa tu dah start nak blank dah. Nak main apa dengan anak? Okay. Sebab apa? Selalu bila kita kata nak main apa dengan anak, dalam minda kita terfikir tentang mainan. Okey, nak main apa kat rumah? Mainan tak ada benda yang sama dengan tempat terapis. Takkan nak beli semua benda, semua mainan yang ada kat tempat terapis bawa balik rumah. Kadang dah ada yang sama. Isu dia pula, kenapa anak saya tak respon sama macam mana dia bermain dalam sesi terapi. Okey, jadi hari ni kita akan berkongsi 5 kategori aktiviti mudah yang ibu ayah boleh bermain dengan anak. Okey, ada yang tanpa kos, tanpa perlu keluarkan duit yang mahal, ada yang dia perlukan masa sahaja untuk dengan anak. Okey, tanpa melengahkan masa, sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, saya adalah speech therapist Nur Izana binti Abdul Rahman, selalu dikenali sebagai teacher sebab dia medium sekolah kan dekat sini, dekat Dominan ni, so diorang panggil teacher Izana. Jadinya saya speech therapist dah dalam 10 tahun dalam untuk buat terapi ni. So sebelum ni saya pernah bekerja 5 tahun di HUKM. So sekarang dah 5 tahun ni kita developkan, membangunkan Dominan lah. Panjang cerita dia, so kita cerita di kemudiannya nanti. Okay, so hari ni saya tidak berkeseorangan, so saya akan berborak, kita akan berborak santai tapi ada information, ada pengetahuan yang boleh dibawa balik, yang boleh dibawa untuk bermain bersama dengan anak-anak. So kita bersama dengan ST Bazila, kami dua-dua adalah graduan dari UKM. Okay, so ST Bazila salah seorang speech therapist ataupun terapis pertuturan bahasa di Dominan juga. So kami berdua bekerjasama untuk membantu anak-anak yang ada isu lambat bercakap, yang pelat, yang tak tongan terbalik. Ya, ST Bazila. Dah ada dalam kita. Assalamualaikum. Ya, masuk. Salam. Khabar sihat hari ni? Alhamdulillah sihat. Okey, tapi kita diri ke? Boleh. Okey, saya ST Bazila, macam dekat sini lah, macam Puan Izana cakap tadi, sini kebanyakan bagi teacher. So dekat sini saya dipanggil teacher Bazila lah, speech therapist, graduan UKM, baru jugalah bekerja di Dominan ni. Kita nak panggil teacher boleh, panggil ST boleh. So kalau anak-anak ni sebab dalam mind dia dah datang sekolah Dominan, jadi dia dapat biasa panggil kami ni teacher. Jadi kalau orang yang anak-anak yang jarang-jarang, jadi ni kita ST lah, kami ST. Kadang yang ada yang panggil kita aunty tak ada lagi lah ya. Kakak pun dah ada. Makcik pun ada. Makcik pun benar je ya. So tengok di mana medium kami berada, so, mengikut kesesuaian dia lah. Dia rasa lebih selesa nak panggil nak membahasakan diri ni siapa kan. So kami di sini lebih pada teacher. So kalau kat umum kita panggil ST. ST Bazila dan ST Izana. Okey, tanpa melengahkan masa, kita nak kongsikan berkenaan apa ya ST Baz? Hari ni kita nak kongsikan berkenaan dengan 5 aktiviti yang parents boleh buat kat rumah dengan anak-anak. Macam Puan Izana cakap tadi, aktiviti yang ada yang melibatkan kos, ada juga yang tak melibatkan kos juga. Maksudnya parents boleh je buat aktiviti apa pun yang ada, sedia ada kat rumah tu, kita main dengan anak sama-sama. Sebab faham kadang tu parents pun dah buntu nak main apa dengan anak kan. Macam mainan ni macam
bola ni hari-hari dah nak main. Nak main apa pula macam tak ada idea lah, kering idea. So hari ni kita nak share lah 5 aktiviti dengan anak. Mana orang Terengganu? Kita ada. Kalau ada orang Terengganu say hi sikit. Hai, banyak pun tak apa. Hai orang Terengganu. Orang Terengganu kita ni puasan dah kata main apa dengan anak ni. Banyak benda main tapi tak jadi. Mari hari ni kita kepala tak mikir. Ni, okey PKP pun kita tak tahulah sambung ke tidak ni ya. Kalau sambung lagi nak kena fikir. Kalau tak sambung lega sikit. Boleh anak pergi tadika, anak pergi dekat taska kan. Okey. Betul tu. Tanpa melengahkan masa lagi, biasanya kan apa isu-isu ataupun yang menyebabkan bila kita nak bermain dengan anak ni kita rasa macam tak boleh. Biasanya kan daripada parents ataupun ibu ayah yang pernah datang jumpa ST Bus, apa yang diutarakan masalah-masalah tu rasa macam tak boleh lah teacher, tak jadi. Saya tak boleh nak main dengan anak saya. Biasanya apa masalahnya? Cabaran dekat parents ni. Biasanya paling banyak yang saya dengar lah setakat ni, memang yang paling utamanya anak-anak tak boleh bagi kerjasama. Tak boleh duduk setempat, tak boleh duduk tak boleh duduk main lah sekali dengan parents tu maknanya. Yang kedua mungkin tak ada toys, semua tu. Kurang toys, macam ada juga masalahnya, saya tak beli pun mainan yang macam perempuan ni sebab anak saya lelaki. Macam tu lah masalah yang saya selalu dengar lah kalau nak bermain dengan anak kat rumah ni. Kalau Polina hai. Kita ada Fatin Nadira dekat sini. Hai, kita hai balik dia. Hai. Okey. Yang kita masuk poin yang pertama dulu. 5 aktiviti mudah ni. Okey, mana jom kita paparkan dulu. Okey, boleh tengok dekat screen. Tengok dekat screen tu lah contoh-contoh 5 aktiviti. Yang kita kongsi hari ni. Yang paling mudah tu alat permainan. Alat permainan paling mudah nak dapat. Belum tentu lagi mudah nak dapat kerjasama. Betul. Perkara aktiviti yang paling kita terlepas pandang adalah rutin harian. Aktiviti yang kita malu. Aktiviti yang kita malu nak buat adalah lagu dan nyanyian. Nyanyi dengan anak kat rumah. Fatin Nadira Ibu Fayat. Jom. Jom. Teacher kongsi. Mana tahu nanti dapat ilham nak main dengan Fayat. Nanti mana-mana yang dah join kita boleh like, boleh share dengan ibu bapa, ibu ayah yang lain supaya diorang pun dapat juga manfaat yang yang kita kongsikan pada pagi ni. Pagi nak masuk tengah hari dah. Tengah hari dah. Okey, aktiviti yang macam membosankan sikit yang mana? Aktiviti buku. Bila buku mesti ingat membaca, bercerita. Betul. Aktiviti yang memerlukan kekuatan fizikal. Yang ni kita panggil People's Game. Aktiviti People's Game. People Games. Okey, jom kita cerita tentang alat mainan dulu. Kalau nak kita biasa sebut toys lah, toys. Orang putih sikit toys. Okey. Kalau toys ni kita ada macam-macam jenis toys sebenarnya. Teacher SD semua nak sebut Kita ada macam-macam jenis toys. So kalau kita tengok secara teori dia ada 7. Macam ni 7. Macam ni. 7 yang ada. Jadi untuk topik toys ni, setiap topik yang kita aktiviti ni kita akan kupaskan per sesi. So hari ni secara umum 5 aktiviti. So insyaAllah lepas ni kita akan bersiaran untuk bercerita tentang setiap satu topik, setiap satu aktiviti secara lebih lebih terperinci. Okey.
Untuk toys, okay, ST Buzz, kita ada 7 jenis toys. Apakah 7 jenis toys itu? Ya betul, kita ada 7 jenis toys sebenarnya. Mungkin toys-toys yang ada kat rumah tu termasuk dengan 7 jenis yang ada yang akan saya tunjuk lepas ni. So, toys yang pertama ialah toys yang selalu sangat parents kalau lepas datang sesi, beli kat mana tu? Nak cari kat mana? Oh, satu lagi memang Fish Rapis akan selalu guna lah. Kita panggil ni toys cause and effect. Nampak tak? Boleh ke belakang sikit, ST Buzz? Di belakang sikit bagi nampak Ahud. Belakang. Macam tu. Jadi kita panggil toys cause and effect lah. Kenapa cause and effect? Sebab dia mudah. Macam dia ada kereta, anak-anak akan letak kereta je ni, letak lepas tu dia turun. Wih, terus nampak Maya aktiviti yang bila budak anak-anak buat, dia akan nampak terus. Cause and effect kita panggil. Yang ni jenis toys yang pertama lah. Yang kedua bahasa mudah je kan? Festival bahasa mudah je kan? Kalau saya nak bercerita dengan ibu ayah kan, saya cakap toys yang ada magic. Sikit je magic je. Letak kat atas, turun kat bawah. Toys yang ada magic. Keluar. Tekan je pop up keluar. Sebab dia suka action tu. Dia macam magic tu dia suka. Okay, yang kedua. Yang kedua, aktiviti ni dia susah sikit, berbelit sikit bahasa English, visual special. Kenapa visual special? Sebab dia kena tengok, lepas dia kena buat. Contohnya, aktiviti puzzle lah. Puzzle ni salah contoh visual special juga dengan puzzle pun ada banyak jenis. Ada 2, ada 3. Lepas tu, yang ni pun salah satu contoh aktiviti visual special. Ni. Boleh nampak okay, kejap SC Buzz tolong sambung sekejap Sambung dulu. Okay. Yang ni visual special sebab dia akan ambil mainan ni, yang bunga-bunga ni masuk kat dalam. Kat mana biasa nampak aktiviti ni? Biasanya akan nampak dekat aktiviti occupational therapy lah, terapi cari kerja. Banyak sangat guna benda ni. Ni salah satu contoh aktiviti visual special. Seterusnya, okay, dah habis dah aktiviti visual special. Kita nak pergi ke aktiviti construction. Cuba teka construction tu aktiviti apa? Bina-bina. Biasa hari tu kalau kita tanya parents pun kadang tu anak-anak suka main apa kat rumah? Mesti akan jawab Lego. Alamak jatuh. Lego. Okay, baik. Dalam construction lah. Dah masuk yang kita punya audience yang dengar, yang bersama dengan kita, tolong komen dekat bawah tu supaya yang lain yang baru masuk dia dah dapat. Okay, satu yang pertama tadi kita ulang sekejap. Satu yang pertama tadi apa nama dia? Cause and effect. Magic. Magic. Yang kedua visual special. Okay. Yang ketiga construction, Lego, aktiviti membina. Yang ni biasanya parents kebiasaannya akan ada lah kat rumah aktiviti Lego. Sangat ada benda ni kan? Macam dah jadi permainan wajib. Betul tu. Tapi kadang tu tak tahu. Itulah. Macam-macam kita boleh guna dengan Lego ni. Kalau dulu saya dulu-dululah saya salah satu permainan yang suka adalah Lego lah. Tapi Lego ni dia kena ada gambar dia untuk kita bina Lego tu menjadi sesuatu. Dia melibatkan imajinasi. Tapi bila ada sekarang ni, bila anak tu dia belum sampai lagi level imajinasi, kita rasa macam mana nak main dengan Lego ni. Itu yang last kali anak dia baling tu. Baling Lego kan. So mungkin Lego dah entah ke mana lah. Okay, lagi seterusnya kita ada people's toys. People's toys maknanya orang mainan. Kenapa panggil orang mainan ni? Ni mainan dia. Maaf jatuh. So kenapa panggil mainan
yang people's toy sebab mainan ni memang perlukan seorang lagi untuk main sekali dengan anak. Macam bubbles, ni memang selalu jumpa lah dekat sesi speech therapy. Memang akan ada bubbles ni. So biasa nak suruh anak-anak yang kecil untuk tiup, tak boleh lagi. So memang kena ada parents lah untuk tiup dengan anak untuk main sekali. Memang melibatkan orang lain lah people's toys ni. Tapi bubbles ni bukan magic tau. Selalu orang macam fikirlah macam bubbles speech therapy. Macam bubbles sudah macam mainan wajib yang ada. Dia bukan tau, bukanlah pemain. Anak kita ni dah boleh tiup bubbles, anak kita boleh bercakap. Bukan. Dia ada lagi cerita-ceritanya tentang bubbles ni. So bukan semua anak yang datang terapi kita akan guna bubbles. Okay. Tapi dia menarik. Dia pun boleh jadi macam cause and effect. Dia boleh juga kategori cause and effect. Betul. Bila kita pop, hilang. Tiup, keluar bubbles. Magic. Gila, nak jadi magician kan? Ibu ayah lah jadi magician. Magician untuk anak-anak. Okay. ST Zana ada lagi ke toys yang kita boleh kongsi? Okay, kita ada toys yang seterusnya. Yang ini sangat glamour lah, glamour di kalangan OT ataupun terapi seri kerja bahasa Melayu dia. Ini yang melibatkan panggil yang sensory. Yang sensory. Slime pun boleh tapi ni bukan slime. Apa lupa dah pula nama dia. Jadi nama dia terapatik. Teraputik. Dia kerja bukan Play-Doh, dia bukan slime. So ni yang selalu terapi secara kerja guna lah. So slime pun salah satu, Play-Doh pun boleh jadi untuk sensory. So jadi juga selain daripada tu kita ada permainan yang berjenis sensory. Ni dia. Pasir. Ni pasir. Tapi ni magnetic, kinetic. Bukan kita dah payah beli lagi patah je. Tapi jangan pergi tadi ni. Kita habis kayak gila. Orang lagi patah kat Terengganu. Orang habis Terengganu duduk kat area patah pun boleh juga. Tak semestinya dia duduk area Terengganu. Betul. Aku ada tak bawa rumah pun ada pasir ni. Lepas makan tu kena bersihkan lah. Kalau bawa rumah ada pasir pun boleh. Jadi dia salah satunya permainan sensory. So permainan sensory. Selain daripada tu kita ada permainan yang melibatkan yang ni payah sikit. Payah kata. Payah sikit. Ni high level sikit sebab dia melibatkan, kita namakan dia rules game yang ada syarat-syarat dia. Contoh dia ni. Ada syarat dia lah, giliran dia. Kalau dah masuk kena dekat nombor mulut ular tu, dah kena makan kena turun bawah. Jangan tak percaya bagi anak-anak yang ada kelewatan bercakap, kelewatan perkembangan diri, mengamuk main ni. Tak boleh faham. Dia melibatkan peraturan kan? Macam bukan kerja, tak ada jalan. Dia ada tahu dia nak main, dia nak menang kan. So ini yang mencapai sikit. So kalau macam kita ada flashcard yang like donkey ni dah. Donkey card. Macam dia macam ni. So ini adalah aktiviti yang mencabar. Jadi kalau anak kita tu macam masuk kata rendah lagi, level dia baru setahun, baru 2 tahun, 3 tahun, janganlah pilih yang ni nak main. Pilihlah cause and effect. Pilih yang ni memang alamatnya terkoyak lah. Pilih yang ni gigit-gigit lah. Boleh nak pilih ni tapi ada cara nak main dia. Betul. Peraturan. Okay, last kita ada yang jenis role play. Favorite anak-anak kat sini. Sehari-hari happy birthday dia. Role play macam ni. Ada yang role play macam ni. Ni kalau role play yang jenis main olok-olok nama bahasa Melayu dia. Betul tak ST Zana? Main olok-olok, main tipu-tipu. Saya nak
ni tinggi sikit, ni boleh rendah sikit. Maksud kata tinggi tu tinggi level dia yang umum, maksud kata dah 6 tahun, 5-6 tahun yang dah start okey, dia bolehlah berangan. Berangan-rangan nak jadi doktor macam mana. Tapi kalau macam yang 3 tahun, yang 4 tahun, ni sesuai. Macam ni. Okey. Berkenaan ni baru satu Estifas. Berkenaan Itulah baru satu kita cerita. kita Banyak rupanya cerita ni. Kita tahu mainan je. Perlu panjang tempoh masa kita sikit ni, patutnya kita 30 minit, kita panjang. Kita kongsi lebih banyak lagi hari ni. Okey. So kita boleh teruskan dengan aktiviti kedua kot ST Zana. So kalau untuk aktiviti kedua kami nak share tentang buku. Buku. Alamak, bosan lah kalau buku ni. Anak pun tak nak dengar sangat, tak suka baca buku ni. Macam biasa nak guna buku. Tapi dia seronok, dia fun, happy, dia excited. Macam mana tu Esifas? Buku-buku yang macam mana ni nak pilih ni? Okay, kalau biasanya buku yang fun-fun ni biasa untuk kanak-kanak yang bawah 3 tahun lebih ataupun kanak yang kecil-kecil lah biasa akan guna buku ni. Biasa akan guna buku yang jenis ada interaktif macam ni. Ada tikus ni kan, tengok. Dia boleh keluar macam ni. Maknanya boleh sentuh lah. Bukannya tulisan semata-mata. Dia ada kain macam ni. Ataupun untuk buku untuk kanak-kanak yang kecil lagi, kita boleh guna buku yang lembik-lembik ni. So memang anak-anak tu boleh tekan lah sekali. Tekan, lepas tu dia boleh buat sama-sama kerja kat dalam ni. Macam ke cabut, lepas tu lekat balik. Buku-buku yang macam ni. Ada buku-buku yang macam ni. Seterusnya, yang ni buku-buku untuk yang kanak-kanak yang kecil lah. Kita pun ada buku untuk anak-anak yang besar. Ni 3 tahun dah boleh guna dah buku yang macam ni. Mana yang ni? Betul. Buku yang bercerita ni. Buku yang bercerita kita tengok pula sama ada tulisan banyak ke, tulisan sikit ke. Lagi betternya tulisan sikit je lah. Gambar tu besar, menarik. Gambar pun tak banyak. Ada 2 orang je. 2 orang. 1, 2. 2 benda lah yang kena fokus. Tak perlulah buku yang banyak-banyak kan. Contohnya macam ni. 1 page ni banyak benda. Dekat tengah dia tu kan, dekat bahagian tengah tu. Jadi anak tak dapat nak fokus apa yang dia nak cerita. Sebab dia nampak banyak sangat, tak tahu nak fokus banyak yang sangat mana. benda dalam ni. Macam-macam ada. Tapi bukanlah bermakna buku tu tak bagus. Esifas tunjuk tu bagus. Tapi dengan cara, dengan target yang bersesuaian. Ni Puan kata Nadira tulis pop-up books. Betul Puan, pop-up books. Budak-budak memang suka buku pop-up books ni. Tapi kan kalau pop-up books tu silap guna, beli mahal tau. Dia mahal. Dia mahal, kuasa tinggi. Satu dalam, saya rasa kemungkinan dia kalau ada ni pun 10 tu RM10 tu pasti. Saya rasa lah. Nak pop-up kan RM10 tu. Dan silap ni kalau kita tak berapa ni kan, anak nak explore dia terkoyak. Mulalah kita ada rasa nak marah. Jadi kat sini kalau kita nak memperkenalkan aktiviti dengan buku untuk anak, kita beli yang biasa-biasa dulu. Tengok biar anak tu berkawan dulu dengan buku. Biar dia berkawan dengan buku. Betul. Kita tengok dia selak-selak dulu. So bila dia selak tu kan, maksud kata bila tengok tu dia boleh, 1 page tu dia boleh tengok lebih lama. Maksud kata dia macam cuba perhati, cuba tengok apa yang ada dalam gambar ni. So bila dah macam tu, sesuai lah kita nak melabur buku yang lebih cantik, buku yang lebih mahal. Sebab apa? Kita tak rasa macam value lah, macam tak ada rasa nak marah kan. Mama baru beli malam, hari dah rosak. Sekarang Pasti memang simpan teruslah buku tu, tak keluar-keluar dah. Tips dia dengan buku ni, kita tak high expect.
masuk kata tak letak high expectation untuk parents anak tu duduk kita lama. Kita nak first dulu anak berkawan dulu dengan buku. Apa jenis buku pun tak apa. Sahaja dia ada minat dan tengok gambar. So ini merupakan asas kepada untuk dia bersekolah nanti. Okay, si Iman. Dah lama juga kita bercerita pasal buku ni. Apa nanti insyaAllah kita buat sesi tajuk dia khusus tentang buku ya. Betul, banyak ni boleh cerita pasal buku, macam mana nak baca buku dengan anak, macam mana nak kawal buku, tak nak bagi anak koyakkan kan masa baca tu. Banyak Kata ni Fayat suka koyak buku. Ya Puan. Kata cari bulan-bulan dulu Puan. Okay, kita pergi pada aktiviti yang ketiga. Okay, aktiviti kita yang ketiga berkenaan apa ya Estibas? Okey, aktiviti yang ketiga kita nak cakap hari ni adalah aktiviti rutin harian. Rutin harian tu macam yang tidur, makan, minum ke Sebab biasanya parents akan fikir macam tu lah. Betul ke Esti Zana? Okey, kita besarkan sikit skop rutin tu ya. Salah satunya memang yang macam tu. Itulah rutin kita, makan, minum, tidur, belajar, bermain. Untuk anak bermainlah kan. So sebenarnya kalau kita istilahkan rutin ni adalah sesuatu aktiviti yang kita bermain mengikut cycle yang sama. Contohnya macam time ni bila kita bermain bubbles tu, kita nak masa buka, kita sebut buka. Lepas tu kalau keluarkan, kita tunggu anak untuk bagi perhatian. Lepas tu kita pop, tutup, tunggu sekejap. Lepas tu ulang balik. So bila benda tu berulang, itulah rutin. Sebab tu nama dia kalau kita rutin harian tu yang kita ulang. Jadi rutin ada sesuatu yang berulang, step dia yang berulang. Itu yang mudah. Jadi bila kita ada game, kita ada aktiviti, kita create, kita cipta step kita dan kita ulang step tu. Daripada step tu dah jadi macam boleh didik anak untuk jenis permainan yang tadi, yang pertama tadi, game with rule. Anak-anak dah tahu dah apa peraturan dia masa bermain tu. Kita dah didik anak dari awal lah dengan rutin. Betul. Jadi kalau dengan rutin harian ni memang tapi sayang kalau kita tak memanfaatkan rutin harian yang betul-betul tu. Rutin harian yang betul-betul tu maksudnya masa makan, masa dia mandi, masa dia nak tidur. Yang itu pun boleh aktiviti. Macam mana nak jadikan benda tu aktiviti? Pertama, kalau kita pilih itu sebagai aktiviti kita tak boleh lah letak macam nak cepat-cepat habis. Kita kena ada mindset kita, aktiviti tu akan jadi lebih lama daripada kebiasaan. Aktiviti membasuh baju, anak tolong ambil baju letak dalam mesin basuh. Itu pun bagus. Betul. Kita panggil anak kita buat sekali, kemas rumah, sapu sampah. Masa makan pun best lah Estibas, sebab masa makan tu ada, tapi time kita tengah lapar lah, kita boleh buat aktiviti meminta, suka sangat buat aktiviti. Betul. Dengan makan tu anak-anak biasa lagi eager lah untuk meminta tu, daripada kalau tak anak minta lepas, kita cuba makanan. Meminta anak ni memang kita akan target juga anak belajar meminta anak, sebab sangat banyak anak anak belajar daripada aktiviti meminta. Ada daya tumpuan, ada kemahiran motor kat situ, ada visual orientation dia, ada dapat kosakata. Okey. Assalamualaikum Puan. Kita ada komen. Adila. Thank you sharing banyak sampai ada lepas hantar kat Domina. Alhamdulillah Puan. Terima kasih. Alhamdulillah. Siapa nama anak Puan? Wan Nurul Adila. Maaf ya saya bertanya. Mak Zarif. Sari dah bagus lah sekarang ni. Best tengok Zarif. Banyak perubahan Zarif. Kita dah pasal buku sudah, rutin harian. Rutin harian, okey sekejap nak masuk sikit ni. Ni rugi kalau tak kongsi.
Sebab masa meminta nak tu, contohlah kan anak, tapi make sure benda tu kecil-kecil lah kan Astibas. Kita latih dia. Betul. Macam mana cerita sikit tu cuba step dia macam mana nak gunakan aktiviti makan tu jadikan aktiviti. Tapi bukanlah sampai kalau anak makan 15 minit kita nak spend. Bukan. Ambil sikit je kat depan. Ambil sikit je. Okay, selalu sangat saya showkan parents untuk guna makanan macam biskut kan untuk anak. Tapi parents biasanya kalau meminta biskut, contoh kita bayangkan biskut Tiger tu, akan bagi sekeping macam tu ke anak. Tapi kita ada cara untuk tackle. Kita boleh guna habiskan sekeping biskut Tiger tu, kita boleh buat ulang 5 kali ke 10 kali. Macam mana? Kita potong jadi kecil-kecil. Bukannya bagi sebesar tu, bila bagi besar tu, anak tak nak minta dah sebab dah banyak dah dimakan. Jadi kita buat kecil-kecil. Modifikasi lah maknanya. Kita potong Kalau kata gepih kecil-kecil. buat kecil-kecil je. Kalau bagi banyak, lama nak tunggu makan. Okey, jadi dalam satu keping biskut dapat 5 kali. Cukup lah tu dulu. Rasa macam enjoy, tambah sekeping lagi, dapat lagi 5 kali. Tapi jangan paksa nak, sebut dulu nak. Nanti mama tak bagi. Jangan. Nanti anak tu lari lah. Okey, Sibas. Next kita pasal tadi dah rutin harian, seterusnya aktiviti apa ni? Yang ni boleh relate juga dengan rutin harian. Contoh yang kalau kita buat hari-hari dah aktiviti rutin harian tu, kita boleh masukkan elemen menyanyi. Menyanyi bersama anak kat rumah. Boleh je nak nyanyi lagu biasa ataupun nyanyi masa buat aktiviti rutin harian tu, kita boleh nyanyi dengan anak-anak. So aktiviti keempat ni nyanyian lah. Tapi kan Esti Zana, parents biasanya malu lah nak nyanyi dengan anak ni. Bukan setakat parents je. Esti pun malu nak nyanyi. Tapi Esti syak sendiri dalam nyanyi. Nyanyi 2 rangkap sudahlah. Sikit je. Apa untuk anak dengar. Apa lagu kebiasaan je. Apa jangan-jangan anak saya dah kurang, anak-anak datang terapi dah kurang menyanyi sekarang, dah bercakap sikit kan. Ada seorang kan yang suka menyanyi tu lagu 90-an. Bukan? Betul, ada seorang anak kat sini sangat suka nyanyi lagu. Nyanyi lagu apa? Dia memang kena nyanyi lagu lah, lagu Isabella. Kalau suruh dia dah perhatian dia balik tu, kita nyanyi. Isabella, macam gitu Okey, kita guna rentak lagu tu untuk tarik perhatian dia. Okey, so kalau kita nak gunakan rentak lagu tu untuk bercakap, teacher ada bubble, hantamlah kan, tak sedap tak apa. Betul tu. Kita je. 2 rangkap, 2 baris tu. Kadang saya teringat mak saya nyanyi dengan cucu. Dia nyanyi lagu rama-rama rantai ikan keli panjang. Lagu sama-sama tu saya tak tahu dah. Sayang. Dia macam tu lah. So kita nyanyi secara santai. Nanti kita tukar lah. Saya pada rama-rama apa yang cantik. Okay. So kita cakap lah. So daripada nama dia. Selain tu kita boleh guna lagu juga, macam contoh lah kita nak ajar anak kita vocab ni kan, kita boleh ulang banyak kali macam ke contoh lagu Tayar Bas berpusing-pusing, kita boleh tukar jadi jom kita basuh pinggan. Jadi kita tukar je lirik tu dengan sesuai dengan apa yang kita nak anak kita dengar hari tu, belajar hari tu. Kita tukar je lirik. Okay, best sebenarnya. Cuba. Tak apalah orang cakap saya tak best. Soalan untuk anak kita je. Best untuk anak kita. Manfaat dia banyak sangat. Bukan selalu pun nyanyi sampai setengah jam, 2 saat je. 5 minit pun tak sampai. Okay, last aktiviti kita. Okay, apa aktiviti kita? Tadi kita kata 5, 4 dah siap. Tinggal 1 lagi. Satu lagi. Yang ni aktiviti tak melibatkan apa-apa pun. Libatkan parents dengan anak.
People's game, ya betul. People games ni kadang kita dah buntu dah nak main apa. So sebenarnya people games ni adalah kalau kita ingat dulu masa zaman saya kecil-kecil dulu banyak people games. Antaranya sorok-sorok, orang tenusuk, orang tengah kata tenusuk. Kalau masa saya ingatkan masa kecil-kecil dulu saya ada 6 orang adik-beradik, so nak main semua orang ni rumah macam tu cukup-cukup lah kan. Okay, seorang dah pekuk muka, lepas tu orang lari kat mana? Lari dah masuk dalam baju bakul baju, plat pintu. So itu namanya activity people game. So ada lagi people's game ni. Saya nak share slide ni boleh? Kita tengok lagi ada 3 lagi contoh people's game. Ada 3 lagi. Yang ni boleh nampak tak slide? Belum lagi. Yang pertama kejar-kejar yang macam Puan ST Zana cakap tadi. Main kejar-kejar tapi dalam rumah tak boleh lah main kejar-kejar sangat kan. Perlukan ruang yang besar lah. Tak nampak slide. Satu lagi ni yang nampak tak yang ibu dengan anak main tarik-tarik tu. Tu pun salah satu kesukaan juga. Sebab tak ada. Mana-mana slide dia. Kejap. Saya ingat dah keluar dah slide tadi. Sekejap. Saya shot sendirilah, saya tak share pun lagi. Tak apa. Dah nampak ke? Kejap. Dah nampak dah. Dia dah nampak. So yang tadi main kejar-kejar ni. Abang kejar adik ataupun ayah kejar adik. Kita kejar, main kejar-kejar. Tapi kena make sure ruang tu besar lah kalau nak main kejar-kejar kan. Yang kedua, yang aktiviti yang ni, ibu dengan anak main tarik-tarik tu. Ni pun salah satu aktiviti people's game juga. Kalau nak buat lagi interaktif boleh nyanyi lagu waktu aktiviti ni macam row 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 your boat. Tu. Boleh implementkan banyak aktiviti lah. Nak nyanyi Melayu lagu apa Tibas? Alamak. Dayung sampan. Lagu tu. Sukalah. Adalah tu. Tarik, tolak, jatuh. Boleh. Satu lagi yang paling senang tu peekaboo, main cak-cak dengan anak. Yang ni biasanya dengan anak yang umur yang kecil-kecil tu dia gemar lah aktiviti peekaboo ni. Yang setahun punya. Lepas setahun. Tapi kalau anak bukan setahun pun dia baru macam contoh anak lambat bercakap kan. Tapi dia dah 3 tahun. Boleh juga main. Macam apa saya habis sesi terapi tadi, main geletek-geletek je. Orang kata ngekek suka. Jadi sudah cukuplah kita 5 aktiviti yang kita kongsikan untuk sesi kali ni. Okey? So sebenarnya 5 pun dapat banyak benda dari 5 tu. Banyak. Jadi kita rumuskan, saya ulang balik 5. Okey 5. Okey boleh kalau kita ada tak payah slide kita nak simpan sini. 5. Okey kita main aktiviti yang sangat menyeronokkan. Yang pertama tadi apa? Yang paling menyeronokkan? Ada toys. Toys. Yes, kan? Aktiviti yang kita rasa macam bosan je. Kita pun rasa bosan, bukan anak. Buku. Aktiviti yang kita rasa masa kena pakai kudrat, masa kata kena pakai kekuatan fizikal. People's game. Okay, aktiviti yang kita macam malu-malu je nak buat. Mak, suara tak sedap lah. Nyanyian dengan lagu. Okay, yang last kali aktiviti. Aktiviti yang hari-hari kita kata calar selalu buat.
Rutin harian. Rutin harian. Kan. Okay, so kalau siapa yang ada poster yang kami dah buat tu, boleh print out ataupun ni boleh tampal dekat peti ais ke dekat rumah ke untuk bantu kita cari idea macam mana nak buat aktiviti dengan anak. Okay, so terima kasih kepada ibu ayah yang bersama dengan kita. Terima kasih. Nadira, Wan Nurul Adila, Mama Nafazali, Puan Nurul Sidam. Okey, terima kasih. InsyaAllah lepas ni kita akan teruskan dengan topik yang lebih spesifik berkenaan dengan aktiviti ni. Okey, so walaupun ke sini dah habis, boleh like, boleh share, boleh kongsi dengan ibu ayah yang lain supaya dapat idea macam mana nak main dengan anak dekat rumah. Okey, so itu saja untuk sesi kita hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Cup, sebelum tu jom like dan subscribe YouTube channel kami. Hai semua. Okey, hari ini Firas, Wayat dan Bonda akan masak-masak. Hari ini kita akan masak dua jenis nasi, itu nasi Arab dan nasi biryani. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya. Okey, kat sini kita ada apa? Apa ni Fayat? Timun. Okey Firas, apa ni? Lobak merah. Yang ni? Tomato. Lagi yang ni Firas? Kentang. Okey Fayat, yang ni apa? Kacang panjang. Okey, lagi kita ada ayam. Ni favorite Fayat ni, drumstick. Okey. Nanti kita masak. Okey, lepas tu kita ada beras yang dah siap dengan perencah, nasi biryani dan dalca segera. Okey, lepas tu kita ada beras nasi Arab, Arab mandi dengan perencah dan warna dan sup segera. Okey, sebelum kita mulakan masakan kita hari ini, kita cuci tangan dulu. Okey, boleh? Okey, jom kita pergi cuci tangan. Kita nak cuci tangan, okey. Faiz cuci tangan dulu ya. Good. Mari. Okay. Gosok tangan. Okey. Atas, sebelah. Okey. Lagi satu. Sebelah kanan. Okey, hai. Ya, okey lah. Okey, dah siap. Okey, abang pula. Abang, kita nak cuci tangan macam mana? Ambil ayam, buka air perlahan. Lepas tu, cuci ayam tu. Oh, ayam tu. Boleh? Boleh? Okey. Sekarang Firas nak cuci ayam. Okey, buka air perlahan. Buka perlahan je. Okey. Ini ada satu ayam. Pegang. Okey. Kasih abang. Ni dah ni atas. Tak dalam bekas warna merah. Okey, lagi satu. Ambil lagi satu. Naik. Tak kulit-kulit dia ni. Oh, lemak-lemaknya. Buka air perlahan. Cuci apa ni? Fai cuci apa ni? Tak. Kacang panjang. Ya, kacang panjang.
Warna apa kacang panjang tu? Hijau. Hijau. Itu cuci bersih-bersih. Letak dalam bekas. Apa? Apa? Tomato? Rosak tomato. Semua bahagian dia. Okey, ambil. Boleh juga memberi arahan kepada anak. Fayat. Fayat. Lepas ni, Fayat ambil timun dengan ubi kentang. Cik bersih-bersih kat atas tu. Okey, bahagian bawah. Okey. Okey, bagus Fayat. So, sekarang kita boleh perhatikan anak boleh mengikut arahan yang panjang dengan dua kata kunci yang berbeza sambil melakukan aktiviti yang sepatutnya. Sekarang kita nak cuci beras. Okey, air gunting dulu. Gunting semua ya. Habis. Terus. Kemahiran menggunting merupakan kemahiran yang boleh diperkenalkan kepada anak seawal usia 3 tahun. Okey, gunting. Beri bantuan kepada anak untuk memegang gunting dengan betul. Tuangkan beras dalam ni. Ya. Semua. Dah. Cucikan. Okey, sekarang kita nak cuci beras. Buka balik. Okey, payah buka baik. Tahan. Letak payah dalam tu. Okey. Aktiviti mencuci beras sebenarnya merupakan satu aktiviti yang sesuai untuk kanak-kanak mempunyai isu sensori sentuhan sensitif kepada tekstur kasar atau tajam. Untuk pendaftaran atau sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di talian atau boleh PM kami di FB rasmi. Nak lagi mudah? Senang je, scan barcode ni.